Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiba wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang, masa dan kesempatan kepada kita. Allah taala buka pintu hati kita untuk kita sama-sama tambah ilmu, tambah kefahaman. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kita beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambung kitab kita, pengajian kita, iaitu sahabat Nabi yang seterusnya, iaitu Abu Talhah Al-Ansari. Abu Talhah Al-Ansari merupakan seorang pemuda yang disegani, di kota Mekah, dan beliau mempunyai harta dan kekayaan dan kedudukan yang tinggi. Ni Abu Talhah sebelum dia memeluk agama Islam. Dia orang hebat, dia orang ada harta, dia orang ada kedudukan. Dan pada suatu hari dan pada satu ketika dia ingin berkahwin dengan salah seorang perempuan yang telah memeluk agama Islam, yang dikenali sebagai Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni, kalau kita ingat dulu, mak dia Ummu Sulaim ni nama dia adalah Ar-Rumaisa'. Ar-Rumaisa' ni, kalau kita ingat dulu, dia ni mak kepada Anas bin Malik. Cerita Anas bin Malik ni yang bermulalah sikit, iaitu ketika mana Nabi sampai ke Madinah, penduduk Madinah berebut nak bagi hadiah, nak bagi pemberian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ar-Rumaisa' ni, dia mari jumpa dengan Nabi, dia kata, aku harta tak ada, duit tak ada, aku nak bagi anak aku kepada Nabi. Kata, kalau kita ingat dulu, cerita berkenaan dengan Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik terima. Orang panggil pemberian dengan hati yang terbuka. Nabi pun terima Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik menjadi anak angkat kepada Nabi. Nabi pero sejak daripada kecil dan menjadi seorang yang hebat. Kerana apa? Inilah mak dia, Ar-Rumaisa', ataupun nama gelar dia iaitu Ummu Sulaim. Pada suatu hari, ketika mana Ummu Sulaim ni sudah kematian suami. Ummu Sulaim ni tok laki dia mati. Bila tok laki dia mati, dia kena kepada Ummu Sulaim. Masa tu Abu Talhah ni tak peluk agama Islam lagi.
Dan Sulaim pula orang yang hebat. Orang yang wanita yang hebat. Wanita yang pandai jaga diri. Bukan orang panggil tina pelik-pelik, tidaklah. Solehah. Orang panggil Abu Talha ni kenal ke dia. Pada suatu hari, Abu Talha ni pergi ke rumah dia. Abu Talha pergi ke rumah Sulaim. Dan Sulaim pun ajaklah masuk ke dalam rumah dia ditemani oleh anak-anak Sulaim. Abu Talha royak secara terbuka. Dia kata, aku mari ni sebab aku nak berkahwin denganmu. Aku nak berkahwin denganmu. Musudi ke tak? Berkahwin dengan aku. Sulaim kata, siapa-siapa pun terima pinangan daripada Abu Talha ni, dia adalah seorang yang rugi. Perempuan itu adalah perempuan yang rugi kerana menolak orang panggil pinangan daripada Abu Talha. Cuma aku tak boleh nak terima mu. Aku tak boleh nak terima mu. Abu Talha sebab apa? Adakah sebab harta? Adakah sebab lain-lain? Maka Sulaim pun mengucap. Mengucap tu bukan kerana dia nak ayat dia ni Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku ni Islam. Mu ni tak masuk Islam lagi. Aku tak boleh terima mu sebagai suami. Jadi kalau mu nak terima aku, kalau mu nak jadikan aku sebagai isteri, mu kena peluk Islam dulu. Mu kena peluk agama Islam dulu. Maka selitah daripada Abu Talha ni, berhala dia, macam-macam kara lagi lah. Berkenaan dengan berhala yang dia sembah sebelum pada ni. Maka Sulaim tetap bertegak. Kalau mu nak nikah dengan aku tak usah harta, aku tak usah duit, aku tak usah pakak. Cukuplah mahar aku ni apabila kamu mengucap 2 kalimah syahadah. Ni hebatnya Sulaim. Orang wanita yang hebat, perempuan yang hebat, dia tak say kepada duit dan juga harta, dia nak kahwin ni masuk syurga. Nak masuk Islam. Sebab kelebihan orang masuk Islam ni lebih besar daripada duit dan juga emas dan perak. Maka Abu Talha kata, kalau aku ni masuk Islam, siapa nak ajar aku? Siapa nak didik aku? Dia kata, tak ada orang lain lah. Akulah akan ajarmu. Akulah yang akan ajarmu tentang Islam, didikmu pasal Islam. Abu Talha kata, aku nak buat mana? Maka Sulaim pun ajarlah Abu Talha ni mengucap. Dan Abu Talha ni mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni Abu Talha. Kerana cinta dia, kerana kasih dia kepada seorang perempuan hak dia cintai, kebetulan hak tina ataupun perempuan hak dia kenal tu orang juru. Orang juru, orang cerdik, orang ada harta diri, bertuahlah dia. Kalau hak jenis jatuh pilih tina tak tahu go satu ni, kerana cinta, kerana bergapo, kena pula masalah macam-macam lah. Kebetulan Sulaim ni pula wanita solehah. Dia tak say kepada harta, dia tak say kepada apa. Dia nak kahwin ni masuk Islam, maka bertuahlah. Abu Talha pun bertuah, Sulaim pun bertuah. Kerana cinta mereka ni bukan kerana dasar wang dan juga perkara-perkara lain, tetapi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Abu Talha ni peluk agama Islam, maka Abu Talha ni semakin hari semakin rapat dengan Islam. Semakin hari semakin dekat dengan Islam. Kebetulan dalam jiwa dia ni dia nak dah ke Islam.
Oh, kalau tak say, dia tak nikah dengan Ummu Sulaim ni, walaupun dia sayang, walaupun dia cinta, pegangnya dia tu kuat. Tapi dalam jiwa dia, dalam hati dia nak dah. Cuma sebab dia kena nak kerana berkahwin dengan Ummu Sulaim. Maka setelah dia berkahwin dengan Ummu Sulaim, dia jadi seorang yang rapat dengan Islam, seorang yang hebat dalam Islam, sehingga mana dalam Bai'atul Aqabah yang kedua, kau ambil cerita minggu lepas, Bai'atul Aqabah yang kedua ni, dia termasuk dalam 70 orang. 2 orang adalah daripada 3 orang daripada kalangan perempuan. Hak bai'ah Aqabah dengan Nabi SAW, dia bawa bini dia siapa? Ummu Sulaim. Jadi orang panggil Abu Talhah ni, dia bai'ah dengan Nabi dalam Bai'atul Aqabah yang kedua, ditemani oleh isteri dia iaitu Ummu Sulaim, mak kepada Anas bin Malik Al-Ansari. Dia juga dipilih oleh Nabi SAW sebagai duta. Duta untuk berada di Madinah, untuk sampaikan Islam, untuk royak Islam kepada penduduk-penduduk Madinah. Peristiwa ni berlaku sebelum berlakunya hijrah lagi ni. Bai'atul Aqabah ni berlaku sebelum hijratul Rasul. Jadi Nabi latih Abu Talhah ni jadi duta untuk sebarkan Islam di bumi Madinah Al-Munawwarah. Maka setelah berlakunya hijratul Rasul, dia duduk di Madinah, dia rapat dengan Nabi, dia baik dengan Nabi, dia ikut serta dengan Nabi dalam banyak peperangan, dan paling disebut dalam sirah berkenaan dengan dia, banyak-banyak perang hak orang panggil hak terkesan. Perang hak terkesan dengan dia, membuktikan bahawa dia cinta dan juga kasih kepada Nabi ni ketika mana dalam perang Uhud. Kita baca dalam sirah Nabawiyah perang Uhud ni, fasa pertama ataupun pusingnya pertama ni tentera Islam ni. Tetapi setelah pasukan pemanah meninggalkan Bukit Uhud, berlakulah kacau bilau. Sehingga mana ramainya tentera Islam ni lari, meninggalkan peperangan. Tinggallah beberapa orang sahabat-sahabat Nabi ni hak pertahankan Nabi, hak jaga Nabi, hak likung Nabi. Termasuklah Abu Talhah Al-Ansari. Jadi duk tengok kaluk-kaluk ni, Abu Talhah ni kehebatan dia pandai memanah. Bukan setakat pandai, tepat. Maknanya bila dia lepaskan anak panah dia tu, kena musuh. Maka dalam peristiwa Uhud ni, Nabi duduk belakang dia. Nabi duduk belakang dia duduk depan sedang memanah. Dia ambil anak panah, dia lepas. Dia ambil anak panah, dia tembak. Sampai ke Nabi ni ita. Disebut dalam sirah, Nabi duduk belakang dia, bila Abu Talhah ni lepas ke anak panah, Nabi pun tengok. Dia orang panggil kena tepat kepada musuh. Sampai ke Abu Talhah kata, wahai Rasulullah, aku minta mu jangan hala palamu. Aku minta mu jangan hala palamu. Aku bimbang, takut dia serang. Kena aku serang mu. Dia nampak mu duduk belakang aku. Aku bimbang, takut dia serang kena mu. Dan aku akan jadikan badan aku akan jadikan leher aku ini sebagai pelindung kepada kamu. Dan aku jadikan dada aku sebagai benteng kepada kamu. Ni Abu Talhah Al-Ansari. Maknanya tubuh dia ni sebagai perisai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tepat.
Berapa banyak anak panah tu? Banyaklah. Siapa ramai di kalangan tentera-tentera kafir ni mati kerana ketepatan anak panah yang dipanah oleh Abu Talhah. Dan alhamdulillah Abu Talhah hidup. Abu Talhah tidak syahid dalam peperangan Uhud. Dia balik ke Mekah. Dia balik ke Madinah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu dalam perang Uhud ni Nabi, orang panggil gigi gerhai Nabi ni patah. Kening baginda ni darah. Dan juga bibir baginda pun berdarah. Kerana apa? Kerana kesan daripada serangan bertubi-tubi daripada musyrikin Mekah kepada tentera Islam. Dia nak balas kekalahan dia dalam perang Badar. Ni adalah Abu Talhah Al-Ansari yang banyak peperangan hak dia lalui. Itulah orang panggil cerita tentang sayang dia kepada Nabi, cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah ni juga umur dia panjang. Setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, dia hidup 30 tahun lagi. Dia hidup 30 tahun lagi selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan sempat ketika mana pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Uthman jadi khalifah pun dia masih sempat, tapi masa tu umur dia sudah tua. Umur dia tua. Warga Mah lah. Walaupun dia sudah tua, walaupun dia sudah bergemah, tetapi dia masih lagi minta dengan khalifah untuk menyertai peperangan. Dia minta dengan Sayyidina Uthman bin Affan untuk bersama-sama dalam peperangan. Dia minta. Sehingga mana cerita ni disebut anak-anak dia minta supaya Abu Talhah ni duduk di rumah berehat. Supaya dengan Abu Ayyub Al-Ansari dulu. Anak dia minta oyak ke ayah dia duduk di rumah lah. Mu ni tua dah, mu ni tak cekak dah. Padai lah. Moga zaman Nabi mu pergi Abu Bakar lagi, Omar lagi. Osman ni mu tua dah, mu baliklah berehat di rumah. Akhir sekali ayah dia jawab, kenapa mu minta aku berada di rumah? Kenapa mu minta aku ni berehat? Dia pun baca ayat Al-Quran. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pergilah kamu berperang dalam keadaan ringan ataupun berat, senang ataupun susah, malam ataupun rajin. Dia baca ayat ni kepada anak-anak dia. Bila anak dia dengar ayat ni, maka dia benarkan ayah dia untuk keluar berperang bersama-sama dengan tentera-tentera Islam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ambil nyawa dia ketika mana dalam perjalanan, ketika berada di atas kapal. Masa tu kena seberai laut. Nak pergi kena naik kapal laut. Dan dia mati dalam perjalanan di atas kapal laut ni. Akhir sekali bila dia mati, tentera Islam ni cari darat. Nak tanam mana Abu Talhah ni tak jumpa darat. Berapa hari belayar? 7 hari 7 malam. Duk cari darat. Nak tanam mana Abu Talhah ni? Cari tak jumpa darat. Tak jumpa. Tetapi walaupun dalam tempoh 7 hari, jenazah dia masih lagi sebagaimana pada hari yang pertama.
tak ada busuk, tak ada gapo-gapo dalam keadaan comel. Maka disebabkan lama dah sudah berlayar, maka sahabat-sahabat Nabi berijtihad, maka kita kebumikan Abu Talhah ni di tengah-tengah laut. Munggu cari 7 hari 7 malam tak jumpa darat. Maka dijatuhkan ke dalam laut, maka di situlah kubur Abu Talhah Al-Ansari. Abu Talhah dikenali sebagai seorang yang suka berpuasa. Dia ni orang suka puasa. Shaiman. Dia dalam keadaan berpuasa sehingga mana disebut oleh ulama sirah, dia mati pun dalam keadaan berpuasa. Asya Abu Talhata hayatahu shaiman mujahida wa mata kadzalika shaiman mujahida. Abu Talhah menjalani hidup dia sebagai seorang yang berpuasa dan berjihad. Beliau juga meninggal dunia dalam keadaan berpuasa dan juga berjihad. Ini kelebihan Abu Talhah. Sehingga disebut dalam sirah, dia tak puasa ni hari yang haram. Bagi orang Islam ni puasa, barulah dia tak puasa. Dalam keadaan puasa. Kerana kita tahu berpuasa ni sihat tubuh badan. Hok kata letih, hok kata pelik-pelik tu adalah orientalis. Puasa ni sihat. Sihat tubuh badan. Dan juga banyak perkara lah. Mikir pun jadi cergah. Tak lama dah kita. Dalam lebih kurang 10 hari lagi, kita akan sambut Ramadan. Jadi Abu Talhah ni seorang yang berpuasa. Dia mati dalam keadaan berpuasa. Hebat tak hebat lagi. Abu Talhah ni dalam cerita dia ketika mana dia hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia ni kaya banyak. Sebab dia ni kaya, banyak kebun, banyak tanaman. Pada suatu hari, ni dia cerita sendiri. Dia duduk tengah semaya. Dia duduk tengah semaya dalam kebun dia. Dia semaya, duduk tengah qiyam. Tiba-tiba seekor burung. Tiba-tiba seekor burung lalu depan dia. Famarrat amamahu qabbarah ta'irah kal usfur. Tiba-tiba seekor burung ni lalu depan dia. Duduk tengah semaya, burung lalu. Fatashaghala anis salati fin nazari ilaiha. Tiba-tiba jadi hilang khusyuk sementara. Hatta nasiya kam solla. Siapa ke dia tak ingat. Ni rakaat kedua ke? Rakaat ketiga ke? Tak ingat. Sebab dia tengok burung hok lalu tadi. Comel, burung tu comel lah. Tidak burung biasa. Burung comel dia tengok. Siapa ke? Tak ingat. Berapa rakaat dia semaya? Maka akhir sekali fatasaddaqa bihaitihi 'alal masakin. Maka disebabkan orang panggil kelalaian dia dalam semaya ni, akhir sekali dia pun sedekah kebun dia ni kepada fakir miskin. Sebab lalai dia tadi, maka dia sedekah kebun dia tadi kepada fakir miskin. Dia royak kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku sedekahkan kebun aku ini kepada fakir miskin. Sebab apa? Uqubatan, kerana menjadi iqab kepada aku kelalaian aku dalam semaya. Ni orang beriman kepada Allah. Orang beriman kepada Allah ni dia sentiasa uqubah. Dia sentiasa iqab. Iqab ni gak denda lah. Denda. Galik siapa ke hilang khusyuk ke, ataupun dia tidak sempat untuk solat jemaah dengan tok imam di masjid ke, dia uqubah. Dia denda diri dia. Denda bagaimana? Dia bagi ke duit ke masjid ke, banyak pada skala kau ni adalah denda aku.
Sebab aku tak ada semaya jemaah di masjid. Sebab ralik aku dengan kerja aku, ralik aku dengan karo-karo lain, maka ni iqab aku. Iqab untuk diri kita. Maka sebab tu iqab ni salah satu daripada perkara-perkara hak kita kena buat supaya takwa kita kepada Allah ni sentiasa ada. Disebut dalam kitab-kitab lain bagaimana kita nak jaga takwa kita. Bagaimana kita nak jaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, antaranya dengan uqubah, dengan kita denda. Kita ingat semua kita buat salah kerana menyebabkan ibadat kita lalak. Kita tak ada qabliyah ke, tak ada ba'diyah ke, tak ada buat ibadat, tak ada ngaji Quran ke berapa, maka kita kena iqab diri kita, kita kena denda diri kita. Ikutlah cara dia berapa. Istighfar ke, 1000 kali ke, 10,000 ke. Tu salah satu daripada cara dan juga kaedah untuk kita sentiasa maintain takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab sebut nak jaga takwa ni mula-mula kena ada muahadah. Kita ingat janji kita kepada Allah. Sentiasa ingat. Yang kedua, al-muraqabah. Kita dekat diri kita kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, muhasabah. Kita cek balik amal ibadat kita setara mana. Tu yang ketiga. Yang keempat, al-muaqabah. Kita iqab diri kita apabila kita melakukan kesalahan. Dan yang kelima, al-mujahadah, iaitu bersungguh-sungguh. Jadi Abu Talhah ni dia iqab diri dia. Sebab nak jaga takwa dia kepada Allah, nak jaga diri dia supaya dia sentiasa ingat hidup dia atas dunia ni, dia kena buat amal ibadat kepada Allah. Dia kena buat orang panggil kebaikan dalam hidup dia. Kena buat kebaikan dalam kehidupan dia. Maka apabila dia lalai daripada melakukan perkara-perkara baik, maka dia kena iqab diri dia. Disebut dalam kitab lain, contoh hak dia bawa bersama-sama dengan Abu Talhah tadi, iaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia ada kebun. Dia ada kebun juga. Dia dalam perjalanan dia ke kebun, orang tak semaya asar lagi. Maknanya tak masuk waktu asar lagi. Dia pergi ke kebun dia, orang tak semaya lagi asar. Tiba-tiba, thumma raja'a wa qad sallan nasu al-asra. Tiba-tiba dalam perjalanan balik daripada kebun dia ni, orang duk semaya asar. Tak habis lagi semaya. Duk tengah semaya asar. Wa qad sallan nasu al-asra. Orang sedang semaya asar. Tak habis lagi tu. Duk tengah semaya asar. Maka dia royak kepada diri dia. Innama kharajtu ila haiti wa raja'tu wa qad sallan nasu al-asra. Aku tadi pergi ke kebun aku. Aku balik, tiba-tiba orang duk semaya asar. Haiti sadaqatun alal masakin. Maka aku sedekahkan kebun aku tadi kepada fakir miskin. Bukan buah-buah kebun. Bukan buah maktai, bukan buah durian aku sedekah ni. Kebun aku. Aku sedekah kepada fakir miskin sebab apa? Kebun aku tadi menyebabkan aku lalai daripada semaya asar bersama-sama dengan orang lain. Ni iqab. Orang panggil uqubah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang lagi, ulama yang bernama sahabat bernama Tamim Ad-Dari. Tamim ni nama lailatan lam yakun yatahajjada fiha lillahi hatta asba'a fa'alzama nafsahu sanatan la yanam. Berat lagi. Semalam nama Lailah. Satu malam tu dia tidur, lam yakum yatahajjad fiha. Dia tak bangun untuk tahajud.
Satu malam tu dia tidur sampai tak ingat bangun tahajud malam hatta asbaha sehingga pagi. Maka dia nak iqab diri dia, fa'alzama nafsahu sanatan la yanam. Setahun tak tidur. Ni bukan calih-calih orang lah. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi ni hebat-hebat. Kerana dia iqab diri dia ni, fa'alzama nafsahu sanatan la yanam. Setahun dia tak tidur. Setahun ni maksud dia, adakah setahun tiap orang panggil tiap-tiap malam tak tidur tu? Wallahu alam. Tapi dia kata sini setahun tak tidur. Kalau kita lah ni tak, maknanya tidur. Cuma bangun malam tu kena wajib. Yatahajjadu fiha bil iqab, apa? Bil ibadah. Dan dia bangun tak tidur malam tu kerana melakukan ibadat tahajud. Jadi nak tahajud ni kok mana-mana kena tidur. Maksud dia sini tak tidur ni, tidur sikit je. Tidur sikit je malam sebab bimbang takut tidur banyak-banyak akan galik pula. Maka dia tidur sikit, dia bangun untuk qiyamul lail. Ni iqab yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dilakukan oleh orang panggil Abu Talhah Al-Ansari. Bagaimana dia nak jaga taqwa dia, bagaimana dia nak jaga iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kena ada iqab. Moleklah kita berada di tahun baru ni, walaupun tahun baru Masihi, tapi kita tanam azam kita nak suruh ibadat kita semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin berkualiti. Maka kita kena iqab diri kita. Ibadat-ibadat, orang panggil amal, orang panggil amalan, kebaikan, kebajikan, hak kita tak ada nak buat, maka kita kena iqab diri kita. Hari ni, Amo nak belanja ustaz ni lah. Nak belanja ustaz. Apa? Tak ada semaya isya malam. Amo muju baru. Amo pun nak belanja juga. Sebab amo pun tak ada juga. Abadi belanja. Maknanya, sama-sama iqab. Sama-sama kita beringat. Iqab ni bermaksud kita denda. Bila kita denda, kita teringat sama. Aku tak ada semaya. Aku tak ada ngaji Quran. Aku tak ada. Maknanya, dalam kepala otak kita ni, kita ingat sama. Kebaikan, kebajikan hak kita buat. Bila tak ada, kita pun muhasabah diri kita. Dia juga kita denda. Orang panggil kelalaian hak kita buat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita supaya kita dapat buat lagi amal kebajikan yang banyak, banyak lagi buat amal soleh yang banyak, dan Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada kita untuk kita tambah pahala, tambah kebajikan supaya kita mati dalam keadaan kita buat amalan yang banyak. Dan sebab amalan tadi Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurga. Aqulu qawli hadza wa sazima li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Pagi ni di media ilmu Ustaz Azhar Idrus. Orang mana tak ada kerja tu boleh gila. Ustaz Azhar Idrus di media ilmu pagi ni. Wallahu a'lam.